wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini saya ingin memberi sebuah taklimat yang ringkas yang akan memberi kita satu kelebihan untuk menganalisa bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Okey, taklimat saya pada hari ini bertajuk apakah itu dunia sosial dan dunia pasaran, dan macam mana kita nak kenal pasti dunia ni supaya kita tahu di mana kita gunakan kaedah apa untuk meningkatkan kualiti hidup kita. Okey, dunia pasaran adalah pertama-tama sekali kita perlu faham kita hidup di satu dunia di mana dalam dunia ni kita hidup dalam beberapa dunia lain, iaitu dunia pasaran dan dunia sosial. Dunia pasaran ni adalah semua transaksi yang berkaitan dengan kewangan, yang melibatkan wang, sewa, gaji, kita punya transaksi jual beli, kita pinjam wang. Ini semua adalah melibatkan dunia pasaran. Manakala dunia sosial pula sesuatu yang seperti hubungan kasih sayang, hubungan cinta, hubungan keluarga, ini terkandung dalam dunia sosial. Okey, jadi tetapi masalah berlaku apabila kedua-dua dunia ini bertemu ataupun wujud dalam masa yang sama. Okey, contoh saya beri dalam dunia sosial seharian, katakan satu hari ibu mertua anda telah menjemput anda untuk makan malam di rumahnya. Jadi anda pergi dan ibu mertua anda sediakan makanan yang cukup banyak, ikan yang besar, daging masak merah, ayam panggang, nasi biryani dengan sayur apa semua macam-macam. Kemudian anda pun makan dengan selesa, dan di akhir majlis makan malam tu anda bagi tahu anda tanya kepada ibu mertua anda, ibu, berapa saya perlu bayar ni? Saya rasa hari ni ibu dah masak banyak, mungkin 200 cukup tak? Kalau tak cukup 300. Kemudian anda keluarkan buku cek dan tulis dan bagi pada ibu mertua anda. Jadi apakah reaksi ibu mertua dalam keadaan tu? Tentu dia akan merah matanya, dia akan marah, dia akan hambat anda keluar daripada rumah. Jadi apa yang terjadi di sini? Kita nak tolong dia dengan bagi duit, tapi benda tu sebenarnya tak diterima olehnya. Jadi maksudnya kita nak menggunakan dunia pasaran menembusi dunia sosial. Jadi ini takkan berlaku. Jadi dalam keadaan macam tu adalah lebih mulia kita bagi dia hadiah. Kita bagi dia hadiah, dia lebih terima sebab hadiah adalah benda dalam dunia sosial, bukan dunia pasaran. Okey, macam tu juga kalau kita baru mula bercinta, baru kita mengorat seorang gadis, jadi kita keluar dengan dia 3-4 kali, sampai kali yang ke-6 kita pelik, kita tengok dia belum menyatakan rasa cinta terhadap kita. Jadi apa kita buat? Kita pun beritahu dia, kita keluarkan satu kertas dan kita tulis, pada pertemuan pertama saya bawa awak tengok wayang RM8, minum RM10, ini dan kita bagi tahu dia kos saya labur untuk jumpa awak 6 kali dah banyak ni. Jadi apakah reaksi wanita tersebut? Terus dia akan hambat kita dan dia tak akan berjumpa kita lagi. Okay, jadi ini salah satu contoh di mana dunia sosial dan dunia pasaran tak boleh bertemu. Contoh yang ketiga pula adalah di mana katakan saya minta Sandy untuk tolong saya angkat sofa, dia akan datang dan angkat sofa tu. Tapi kalau saya cakap ke dia, Sandy minta tolong datang angkat sofa dan saya akan bagi awak RM1. So tentu Sandy tak nak. Kenapa dia tak nak? Kenapa kalau free dia nak, dan kenapa kalau kata kita nak bayar dia tak nak? Sebabnya dalam dunia sosial kita sanggup bantu. Jadi kita akan dapat kebahagiaan yang bersama. Okey, ini contoh macam mana dunia sosial yang cuba diganggu oleh dunia pasaran. Manakala ada satu lagi contoh pula macam mana di dunia pasaran, ada orang yang berniaga, mereka cuba memasukkan nilai-nilai sosial dalam dunia pasaran. Okey, contohnya syarikat-syarikat sekarang ni mereka mempunyai slogan-slogan, kami bersamamu, sentiasa bersamamu, maju bersama anda. Ini semua slogan-slogan syarikat yang berada di dunia pasaran, tetapi mereka ingin menerapkan norma-norma sosial dalam syarikat mereka. Kerana apa ini berlaku? Kerana sebagai sebuah syarikat, mereka perlukan kesetiaan daripada pelanggan dan kesetiaan daripada pekerja. Okey, kesetiaan daripada pelanggan mereka akan tunjukkan melalui slogan-slogan macam inilah. So slogan-slogan ini akan membuatkan pelanggan rasa macam syarikat ini sebuah keluarga. So bila dia rasa macam sebuah keluarga, dia akan setia pada syarikat tersebut. Jadi inilah yang diperlukan oleh syarikat. Namun syarikat tidak semestinya menghargai kesetiaan anda. Mereka hanya mahukan duit kepada anda. So dalam masa yang sama, syarikat juga berurusan dengan peniaga, dengan pekerja, dengan kaedah sosial juga. So kadang-kadang dia orang bagi kita BlackBerry.
So bila dia bagi kita BlackBerry, kita rasa selesa dan kita rasa macam syarikat ni sayangkan kita. Tetapi sebenarnya BlackBerry itu diberi supaya anda bekerja 24 jam. Jadi sebarang email yang masuk anda perlu cek sentiasa. So ini adalah trik bagi syarikat untuk menawar hati anda, tapi dia bagi kita nampak seolah-olah ini adalah satu sumbangan sosial supaya kita bekerja selamanya untuk syarikat tersebut. Okey, jadi melalui taklimat ni saya rasa sudah jelas apa itu dunia sosial, apa itu dunia pasaran, dan kenapa dua-dua dunia ini tidak boleh hidup dalam tempat yang sama. Jadi secara tidak langsung dalam kehidupan harian kita boleh lihat dan kita boleh kaji setiap transaksi kehidupan kita, sama ada ini hasil daripada dunia sosial, hasil daripada dunia pasaran, ataupun terdapat pertemuan di sini. So melalui kajian tersebut kita dapat lebih jelas, maka kita dapat meningkatkan kualiti hidup kita, di mana kita tahu kawan mana yang kita perlu bercakap dengan kaedah dunia pasaran dan kawan mana yang kita perlu bercakap dengan kaedah dunia sosial. Okay, dengan ini saya buka pada soalan. Jika tuan-tuan ada soalan, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada soalan? Silakan. Sebuah syarikat menggunakan dunia sosial untuk kepentingan dunia pasaran. Jadi kita sebagai pelanggan perlu sedar bahawa supaya kita tidak dipergunakan oleh syarikat tersebut. Tapi objektif utama syarikat tersebut adalah untuk membuat keuntungan ataupun berada dalam dunia pasaran. Cumanya dunia sosial yang digunakan oleh syarikat tersebut adalah sebagai satu untuk mengkaburkan tujuan asal syarikat tersebut lah. Saya rasa jelas soalan dari kalau daripada pandangan mata pekerja, kita kita perlu daripada pandangan mata seorang pekerja pun adalah individu yang digunakan oleh syarikat tersebut untuk membuat keuntungan. Jadi syarikat akan mengambil pekerja, membayarnya dengan gaji serendah yang mungkin dan menggunakan kemahiran yang seboleh mungkin dari pekerja tersebut untuk bekerja kepada syarikat. Itulah. Ada apa soalan? Tak ada. Saya rasa tadi perubahan yang baik. dalam keadaan dunia sekarang ni agak-agak tuan berapa persen yang kita gunakan dunia pasaran dan berapa persen yang kita gunakan dunia sosial ataupun bergantung kepada. Okey, saya tak ada maklumat yang cukup, data yang cukup untuk jawab soalan ni. Tapi bagi pada pandangan saya, kita gunakan kedua-dua dunia ni setiap hari. Contoh macam dengan isteri kita gunakan dunia sosial. So kalau kata dia komplain, dia beletih pun kita dengar. So tapi kalau kata dengan orang luar mungkin kita tak sanggup untuk macam tu. So contoh salah. Okey. Okey macam ni. Sebarang transaksi di luar semuanya adalah dunia pasaran. Dunia sosial ni adalah transaksi sesama kawan. Contoh kita minta tolong dia jagakan anak kita sekejap sebab kita nak keluar. So bila rumah terbakar, orang datang padamkan api, itu semua adalah dunia sosial lah. Tapi keefisienan dunia sosial dan dunia pasaran ni kadang-kadang dipertikai lah. Contohnya macam bila kita bagi hadiah kat orang, so kita nak bagi hadiah kepada pekerja kita. Sebenarnya hadiah dengan duit lebih efisien. Sebab kita pekerja kita boleh buat apa yang dia nak. Tapi hadiah ni dia lebih bermakna bagi pekerja tersebut. Tapi ini Cik Zawudin, kalau kadang-kadang contohnya saya rasa dalam dunia pasaran ada digunakan dalam dunia sosial. Contohnya kalau dalam pasaran kita akan menyenaraikan senarai barang apa yang kita beli, syarikat beli, contohnya mineral water ataupun air minuman berapa ringgit. Kita kena senaraikan sebab ia merupakan kewangan dalam pasaran. Tetapi dalam dunia sosial, dalam hidup kekeluargaan seharian pun, ingat ciri-ciri
benda ataupun digunakan, diaplikasikan di dalam dunia sosial. Contohnya dalam satu keluarga, dia perlu menyenaraikan apa benda atau barang yang dibeli dalam sebulan untuk mengawal, guna dia untuk mengawal Mengawal kewangan, perbelanjaan. perbelanjaan dalam keluarga. Saya rasa situ pertemuan boleh. Sebagai sebuah keluarga, kita tidak berkira sesama kita. Contoh yang kalau kata dunia pasaran masuk dalam dunia sosial ni adalah bila isteri kita masak, dia datang letak, dia letak bil satu RM5.50. Itu baru kesilapan yang berlaku. Bila kata kita duduk dalam satu family dan kita decide apa barang yang kita beli, itu tak bercampur aduk saya rasa dunia sosial dengan dunia pasaran. Itu jawapan saya. Tapi masih ada bercampur kan? Okey, terima kasih. Okay,